inilah adalah satu pinjaman yang shocking. Kenapa satu syarikat yang gagal memberikan perkhidmatan yang baik dan berkhidmat kepada rakyat di Selangor dan Kuala Lumpur diberikan satu pinjaman sebegitu? Syarikat telah pun diberikan konsesi dan sepatutnya syarikat tersebut patut mendapatkan keuntungan yang mencukupi daripada konsesi tersebut. Tapi syarikat tersebut gagal dan sekarang kerajaan kena masuk memberikan satu pinjaman sebegitu. PKFZ, kita tahu ada masalah, tapi sekurang-kurangnya PKFZ syarikat 100% kerajaan. Dan Kementerian Kewangan memberikan pinjaman 4.6 bilion kepada PKFZ, itu pun kena charge 4% faedah. Syarikat sendiri, kerajaan kena charge 4% faedah. Tapi syarikat swasta, Syabas, diberikan satu pinjaman tanpa faedah selama 20 tahun. Dan saya agak, kerajaan pun tak cukup wang. Nak dapatkan wang 320 juta ini pun kena pinjam daripada pasaran. Dan pinjaman daripada pasaran oleh kerajaan 20 tahun, sekurang-kurangnya kena bayar faedah 4.3%. So kerajaan bayar faedah bagi pihak Syabas. Dan jumlah ni selama 20 tahun adalah melebihi 200 juta. So kerajaan, kenapa kita perlu menggunakan wang rakyat untuk membuat begitu? So kita rasa kecewa kerana kerajaan telah pun membentangkan banyak cukai-cukai yang baru tanpa sebelum itu mencari jalan keluar yang lain. Saya pun telah berkata tentang AP sebelum ni. Saya tidak nak ulangi sekali lagi. Kalau bebas lelong, kerajaan terus boleh dapat 1.8 juta ringgit, 1.8 bilion ringgit tambahan kepada pendapatan kerajaan. Kenapa tidak buat begitu? Tapi beban diagihkan daripada pihak yang wealthy, yang berwang, yang kaya raya, dan dipindahkan kepada pihak yang miskin. Saya rasa apa yang dicadangkan dalam bajet 2010 ini tidak munasabah. Tidak munasabah sebab beban kerajaan telah pun diagihkan kepada rakyat jelata. Dan kita rasa rakyat tidak patut menerima satu kerajaan seperti ini. Kita tidak boleh terima. Kerajaan masih belum do its best. We have not seen the new economic model. We have not seen how they will raise the people's income. Perdana Menteri kata kita nak meningkatkan pendapatan orang ramai. Kita nak jadi satu high income society. Jadilah Malaysia menjadi satu high income society. Selepas tu, lebih ramai orang bayar cukai pendapatan. Selepas tu, barulah fikirkan, pertimbangkan isu-isu seperti mengutip teks melalui GST. Penjelasan. Yang berhormat daripada PJ Utara ada tentang beberapa isu yang sangat penting, Syabas, Matrade, AP dan lain-lain. Saya tak tahu sama ada yang berhormat Perdana Menteri adakah dalam kedudukan untuk memberi jawapan yang memuaskan atau ini luar daripada bidang pengetahuan dan kuasa beliau. Dan sebab itu, bukankah adakah yang berhormat PJ Utara setuju bahawa kita mahu sekurang-kurangnya sungguh pun yang berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan sekarang siap untuk pergi untuk Copenhagen, sekurang-kurangnya Menteri Kewangan yang kedua patut tak ada di sini. Dan satu sebab negara kita tidak kompetitif, kita mundur yang diakui oleh yang berhormat Menteri Kewangan yang kedua, unkompetitif, dan 10 tahun ini kita sudah mundur ke belakang apabila banding dengan negara-negara jiran. Ialah oleh kerana sikap ini di mana menteri-menteri tidak serius, tidak mengambil berat pun peranan parlimen. Dan saya harap beliau, adakah yang berhormat PJ Utara setuju bahawa sekurang-kurangnya yang berhormat Menteri Kewangan yang kedua patutlah datang memberi tunjuk sikap yang wajar dan munasabah yang boleh menjadi contoh untuk anggota-anggota kerajaan lain kalau kita mahu serius-serius
mau transformasi. Kita sekarang keyword ialah transformasi. Ada satu transformasi daripada negara yang high income, dan bukan saya tidak ada apa-apa terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri Kewangan, tetapi kita tahu bahawa survival beliau, dia sendiri pun tak tahu boleh survive berapa lama oleh kerana MCA krisis, tak tahu. Sebab itu kita mahu orang yang stable, yang solid datang untuk memberi jawapan. Adakah Yang Berhormat PJ Utara bersetuju? Saya hanya boleh setuju 100%. Yang Berhormat PJ Utara, saya kasih lagi seminit 2. Okey, saya setuju 100% kerana sebelum ni bila dijawab oleh Senator, jawapan yang dia beri pun dia kata RPGT akan ditimbang semula, boleh ditimbang semula. Apa yang saya kata adalah reasonable dan patut dipertimbangkan, tapi sampai hari ini langsung tidak tukar polisi kerajaan. Okay, so saya harap saya haraplah menteri dapat datang untuk menjawab kepada pihak ahli dewan. Akhir sekali saya ingin kata, sebelum kerajaan meningkatkan lagi cukai kepada orang ramai, patutlah kerajaan mengambil langkah yang tegas terhadap konsesi-konsesi lain yang menimbulkan, mengemukakan cukai-cukai yang hidden terhadap rakyat, iaitu isu-isu seperti konsesi tol, isu-isu seperti IPP yang menyebabkan satu hidden tax system yang bukan dialihkan kepada kerajaan tetapi diberikan kepada syarikat-syarikat swasta. Okay. Semua ni perlu dirombak semula, barulah kerajaan boleh kata sama rakyat, minta maaf, kita nak meningkatkan cukai sebab kerajaan memang sudah cuba seboleh mungkin untuk meningkatkan pendapatan tapi masih tidak cukup. Asalkan perkara-perkara ini tidak dibuat, kerajaan tidak berhak untuk memintakan wang yang lebih dan cukai yang lebih tinggi daripada rakyat di Malaysia. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua.